1 bulan yang lepas dia dah meninggal dunia sebab accident nak pergi beli burger yang dia nak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my YouTube channel Faris Ikram. Yang baru datang ke video ni aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang mana baru datang aku harap dapat support aku. Tekan button like, share dengan subscribe, okey? Okey guys, untuk hari ni, cerita pada hari ni aku nak kongsikan satu cerita yang ada seorang viewer aku rasa dia DM aku dekat IG. Dia menceritakan kisah dia, tapi dia cakap cerita ni dah lama dah, dia cakap daripada dulu. So aku tak pasti, macam aku pernah dengar cerita pasal dia cerita ni. Aku tak pasti sama ada dia yang alami ataupun dia hanya share cerita tu. Okey. Cerita dia macam ni. Hasan bukan nama sebenar. Dia ni kerja food, macam delivery food. Dulu dia cakap, sebab ni cerita lama. Dulu tak ada lagi macam Food Panda, Grab Food, Frog Food ke apa, tak ada. Dulu dia ni yang buat delivery food tu sendiri. Okay? Dia buat sendiri, maksudnya dia collect order, dia pergi delivery. Dia akan sharekan nombor-nombor dia tu dekat Facebook ke apa ke. Siapa nak order dengan dia, call dia, beritahu kat kedai mana, dia ambil, dia pergi hantar. Okay, dulu macam tu dia buat. Sebab dekat dulu tak ada pun Food Panda ke apa, tak ada. Dia je yang buat dulu macam tu. And then dekat sekarang pun still jalan lagi yang dia punya kerja tu. Dia macam jadi runner macam tu lah, lebih kurang runner lah kan. Sebab dia hanya fokus dekat tempat dia duduk tu je. And then satu hari dia ni macam share, sebab kan dia share dia punya nombor tu dekat laman-laman sosial dia dulu, zaman-zaman dulu. Dia share dia punya nombor-nombor tu, and orang akan order dengan dia melalui call lah. Contoh call ke ataupun SMS dia. Dia cakap yang dia cerita dengan aku, hanya ada dua je cara untuk dia ambil order, sama ada SMS dengan call, by call lah. So ada satu hari tu, lebih kurang dalam waktu petang macam tu, dia pergi duduk dekat lepak kedai makan lah, macam kedai burger, ada air kan. Dia lepak situ. Dia duduk lepak-lepak kat situ. Tiba-tiba naik satu nombor call dia. Bukan naik satu nombor, naik private nombor. So dia pun angkat. Dia angkat sebab dia target, dia rasa customer lah. Sebab naik tu bukan number telefon yang dia save. So naik nombor je. So dia target customer. So dia pun angkat. Dia angkat, and orang cakap dalam perempuan, orang cakap dalam tu perempuan. Nama dia adalah Mariam, bukan nama sebenar lah. So Mariam pun cakap dengan dia, yang dia cakap dia nak order burger. Dia cakap kan, dia nak order burger 30 biji burger dia nak order. Okay, dia nak order 30 biji burger, tetapi daging mentah, bukan burger yang daging kita selalu makan. Dia nak order 30 biji burger daging mentah, tak payah masak. So dia nak, maksudnya dia nak roti, daging, sayur, roti, tak payah masak. Macam tu, dia nak 30 biji. Si Hasan ni, dia buat runner macam ni. Biasa dia akan buat kalau contoh kuantiti yang sikit, dia pergi je, dia pergi ambil. So dia pergi dia pergi hantar, dia ambil, dia hantar. So bila dia kena call dengan customer nama Mariam ni, dia macam takut benda tu menipu. So dia cakap dengan Mariam tu, boleh, dia cakap dia boleh runner, tapi dia nak si Mariam ni letak deposit. Dia suruh Mariam ni try bayar dulu separuh sebagai macam duit deposit untuk dia order. Sebab dia cakap 30 biji burger banyak, dia cakap modal yang banyak. So Mariam cakap dia bayar, tapi dia nak bayar macam COD lah. Sekarang ni kita panggil dengan cara COD, cash on delivery. So dia akan bayar dengan COD, hantar kat rumah dia akan bayar, dia cakap.
Mula si Hasan ni dia tak nak ambil order tu tau. Lepas tu dia cakap tak apalah, mungkin ni betul kot rezeki, dia cakap. And then si Mariam pun tutup call. Belum Mariam tutup call tu, Mariam cakap nanti dia akan message location dia, location rumah dia. Lepas tu Hasan pun okey lah, tak apa kalau macam tu kan. Lepas tu Mariam pun tutup call. Lepas tu Hasan tiba-tiba teringat tau. Dia cakap, lah kenapa aku tak tanya dia kedai mana burger tu yang dia nak kan. Sebab dia takut kan dia beli kedai burger lain kan, takut si customer tu tak nak. Dia cakap tak apalah. Dia cakap tiba-tiba dapat mesej daripada Mariam. Dia cakap Mariam pun bagi alamat rumah. Mariam bagi alamat rumah, and then kat bawah tu Mariam tulis, saya nak makan burger dekat kedai abang yang duduk sekarang ni. Confirm. Dia cakap saya nak makan burger, saya nak burger yang dekat kedai yang abang tengah lepak sekarang ni. So si Hasan ni dia syak. Budak-budak kat area situ yang kacau dia tau. Dia pun cari kan. Dia pergi kat kedai burger dia duduk tu. Dia tanya sama brother burger tu, nama dia Azri, bukan nama sebenar lah. Dia tanya, Azri, kau ada kacau aku ke? Call aku ke? Bertanya pasal burger kan, nak beli burger. Dia kata tak ada lah. Dia kata aku tengah buat burger. Memang aku nak kacau kau. Buat apa aku nak kacau kau kan? Budak-budak belakang ni pun memang tak ada kacau kau. Diorang pun tak kenal kau dia macam tu. So macam asal macam pelik lah. Macam mana si Mariam ni boleh tahu yang aku duduk kedai burger kan time tu. And then dia cakap okay, dia hold dulu yang pasal burger tu. Dia tak nak beli, dia tak nak hantar lagi. Dia pergi kat alamat tu dulu kan. Dia pergi kat alamat yang Mariam tu hantar. Dia pun start motor, pergilah ke alamat yang Mariam tu bagi. Pergi, dia cakap lalu kawasan hutan, perkampungan jauh dia kan, kawasan jauh. Pergi sampai dia pusing, dia tengok mula dia tak nampak rumah lagi tau. Dia pusing, dia jalan. And then dia pun nampak lah ada sebiji rumah. Ada sebiji rumah dekat hujung kampung macam tu. And then dia pun pusing rumah tu. Dia pusing kiri kanan, pusing, dia pusing keliling. Dia cakap rumah tu rumah kayu beratapkan zinc, tapi nampak macam rumah tu adalah rumah usang tau. Tapi ada orang dia cakap, sebab dia cakap tingkap terbuka, ada langsir yang berkibar dekat luar. Macam ada angin yang daripada angin daripada dalam rumah tu tolak langsir tu keluar kan. So memang dia rasa memang ada orang. So dia tengah duduk, tengah duduk atas motor, pusing-pusing tengok rumah kan. Tiba-tiba dia cakap dia ada bau satu haruman yang wangi. Dia cakap macam bau bunga kekwa macam tu lah dia cakap kan. Macam ada bau haruman wangi. Lepas tu dia macam dia diam je lah. Dia pun pergilah bagi salam kat rumah tu. Dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bagi salam kan. Lepas tu ada seorang perempuan keluar. Perempuan tu dah berumur lebih kurang dalam 50 lebih. Keluar pakai baju t-shirt, kain batik, pakai anak tudung. Keluar rumah. So perempuan tu pun keluar. Perempuan tu tanya, ya, cari siapa? And then si Hasan pun cakap, saya nak cari Mariam. Lepas tu orang tu tanya, ya, kenapa dengan Mariam? Lepas tu si Hasan pun cakap lah, Mariam ni ada order burger dengan dia 30 biji. So dia nak datang nak ambil duit lah. Lepas tu si makcik tu pun cakap, makcik tu terus berubah tau muka. Dia cakap makcik tu terus berubah secara automatik muka dia. Bayangkan. Lepas tu makcik tu pun cakap, sebenarnya Mariam dah meninggal bulan lepas. Dia cakap sebenarnya Mariam dah meninggal bulan lepas. Si Hasan ni pun terkejut lah. Takkan meninggal, tapi siapa yang order dengan dia kan? Lepas tu Hasan tanya dia, tapi ni nombor Mariam kan? Hasan tanya. Tiba-tiba anak dia keluar, anak lelaki, okay, such as macam akak atau abang atau adik si Mariam tu keluar. Hasan pun tunjuk ke dia, ni nombor Mariam kan? And lelaki tu menjawab, ni nombor Mariam. Abang dapat mana? Lepas tu dia kata, saya tak tahu, ada orang call cakap nak order burger 30 biji, daging mentah, tak nak masak. And dia bagi alamat rumah ni. Lepas tu budak tu terkejut sebab dia cakap waktu Mariam meninggal, handset tu hilang. And bila call no service, ibarat macam dah tak ada orang guna handset tu, confirm. Lepas tu Hasan jadi macam tertanya-tanya lah, meninggal sebab apa kan? Lepas tu makcik tu pun jawab, sebenarnya Mariam meninggal bulan lepas, meninggal kemalangan. Dia nak pergi beli burger dekat kedai
Sekian. Rupa dekat kedai burger yang Hassan tu lepak, dia nak pergi beli. So patutlah dia macam cakap yang dia nak beli burger dekat kedai yang Hassan lepak. Okay. Lepas tu Hassan pun terus balik. Dia tak ambil order. Dia kira macam dia ingat dia nak pergi dulu ke rumah tu untuk ambil duit. So dia pergi order and dia hantar balik. Dia nak buat macam tu. And dia pergi rumah cakap dah jadi macam tu kan. So dia macam tak apalah. Dia pun balik. Dia pun tak ready lah ambil order apa semua. Dia pun balik. Bila sampai rumah, dia habis niaga semua. Waktu ni Hassan ni muda lagi. So dia duduk dengan family dia. And dia sampai rumah waktu macam malam macam tu. Dia tengah duduk dalam bilik. Lepas tu dia rasa macam panas. Bilik dia rasa macam panas sangat. And tiba-tiba dia terhidu bau wangi yang sama macam dekat rumah si Mariam tu dia bau. Dia bau yang sama. So dia pun tak apalah, dia nak buka tingkap. Sebab dia nak buka tingkap sebab dia nak bagi udara panas tu keluar and udara sejuk daripada luar tu masuk. Sebab waktu malam kan dia nak macam rotation macam tu. Dia pun buka tingkap. Bila dia buka je tingkap, dia nampak ada satu lembaga depan tingkap tu. Dia tak ada macam betul-betul berhadapan macam tu. Dia macam jauh sikit lah. So dia buka tingkap, dia nampak lembaga. Dia terkejut. Bila dia terkejut, dia lari masuk rumah. Dia jerit, dia cakap, aku tak panggil kau, aku tak kacau kau, tolong jangan kacau aku. Hassan tu cakap macam tu. Tolong pergi, aku tak kacau kau, aku tak panggil kau, aku minta maaf, tolong pergi. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik dia. Ayah dia masuk. Ayah dia tanya kenapa? Sebab ayah dia dengar macam bunyi kecoh-kecoh kan. So ayah tanya kenapa? Lepas tu Hassan cakap lah ada benda kat tingkap tu. Lepas tu ayah dia pun pergi kat tingkap tu, buka tingkap. Ayah dia baca ayat. And then ayah dia tutup tingkap balik. Ayah dia cakap ada benda ikut kau balik. Dia minat dengan kau. So dia ikut kau balik. Ayah dia dah buang apa semua kan. So lepas pada kejadian tu, terus lepas pada ayah dia dah baca-baca tu, terus dah tak ada apa-apa dekat. Tu je lah yang kisah seram yang dia nak cerita tentang rider ni. Aku tahu banyak lagi rider Foodpanda, GrabFood yang kena gangguan macam ni. Tapi diorang tak ada nak message aku. So aku si Hassan ni tiba-tiba message aku. Dia ada cerita. Dia pun share. Aku dah pernah dengar cerita pasal 30 biji burger. Aku tak ada dengar 30 biji burger, tapi aku ada dengar cerita pasal burger daging mentah ni. Aku dah dengar dulu, tapi aku tak tahu cerita sebenar. And Hassan ni datang, dia berceritakan dekat aku. So aku pun aku ceritakan dekat orang. And then lepas pada tu Hassan terus dia pastikan orang yang order tu adalah orang yang betul. Dia minta nombor, dia minta alamat, dia pergi ambil duit dulu dekat. And then sampai sekarang lah dia still lagi buat kerja rider tu, runner tu, hantar-hantar makanan apa semua. And dia pun dah tak ada apa-apa. Tu jelas satu yang dia. And dia rasa macam kenapa dia tak dapat mewarisi ilmu ayah dia. Sebab dia ayah dia boleh buat orang apa semua kan, tapi dia tak dapat nak mewarisi. Dia cuba nak belajar, tapi dia tak boleh. So dia insyaAllah satu hari nanti mungkin dia akan belajar jugalah. Dia akan cuba untuk belajar macam ayah dia buat. Itu sajalah. Okay guys, itu je cerita yang aku nak ceritakan dekat korang. Kisah yang dialami oleh Hassan ketika bekerja buat runner makanan ni. So pada korang yang kat luar sana yang ada kerja sama dengan Hassan, aku doakan korang supaya murah rezeki, panjang umur dan diberikan kesihatan. Bukan cakap korang je lah, semua yang tengok video aku doakan supaya korang murah rezeki, panjang umur dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dihindari dengan penyakit-penyakit berjangkit, and then korang dihindari oleh orang-orang yang kejam. Okay, aku doakan supaya korang sentiasa sihat dekat luar sana. Ingat guys, jaga diri, jangan langgar SOP. Tak pasal-pasal kena denda nanti. Okay guys, jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan like, share and subscribe video aku. Okay, if korang ada apa-apa nak komen, korang komen je kat bawah. Okay, aku akan reply komen korang. Dan kalau korang ada cerita yang korang nak ceritakan dekat aku, even sikit ke apa ke, kau DM je aku. Nanti aku akan susun cerita korang.
Okay, aku akan susun cerita korang. Contoh macam kalau cerita korang tu pendek, tak apa, aku akan buat by video 2-3, salah satu video ada 2-3 cerita. Aku buat macam tu lah. Okay, so kalau ada apa-apa kau DM je aku. Okay guys, kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang, InsyaAllah. Hari esok akan ada satu lagi video, InsyaAllah. Aku tak janji, InsyaAllah. Aku cakap kalau aku diberi kesihatan yang panjangan, kalau aku diberi panjang umur, InsyaAllah aku akan shoot lagi video and aku akan post hari esok. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, bye bye.